أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji dan juga puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu kita ni kita adakan setiap bulan di masjid kita ni, Masjid Abidin, Masjid Negeri Terengganu, dengan kerjasama Radio Terengganu Malaysia FM dan juga Kerajaan Negeri Terengganu beserta Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dan juga Majlis Agama Islam Terengganu Maidam. Mudah-mudahan dengan adanya majlis sebegini dapat menambahkan lagi pengetahuan kita berkenaan dengan isu-isu semasa dan juga pengetahuan kita dalam agama kita sendiri, iaitu agama Islam kita. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan berdiskusi ataupun berbincang secara ilmiahnya dalam program kita pada malam ni, iaitu bicara perdana suara masjid, dengan tajuk yang kita pilih pada bulan ni, iaitu perjuangan itu pengorbanan, bersempena dengan kita nak sambut Hari Raya Aidil Adha yang tidak lama dah lagi akan menjelma, seminggu saja lagi. Jadi insya-Allah pada malam ni kita bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk berdiskusi, berbincang tentang tajuk kita. Pada malam ni kita jemput khas daripada luar negeri Terengganu, seorang penceramah, pendakwah bebas yang hebat juga. TV pun masuk, radio pun masuk, iaitu Al-Fadil Ustazna Ahmad Dusuki bin Abdul Rani. Ustaz Ahmad Dusuki bin Abdul Rani, personality Tanyalah Ustaz TV9. Kalau kita biasa tengok pagi-pagi tu, TV9 adalah Tanyalah Ustaz, dan Ustaz Ahmad Dusuki kita ni salah seorang daripada ahli panelnya. Dia bertukar sama Ustaz tu. Jadi insya-Allah bersama-sama kita pada malam ni akan berbincang tentang tajuk berkenaan dengan perjuangan itu pengorbanan. Jadi tanpa melengahkan masa saya nak anjurkan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz kita tentang tajuk kita, perjuangan itu pengorbanan. Jadi Ustaz, bila mana kita sebut berkenaan dengan perjuangan ni, maksud katanya mesti dah tergambar di fikiran kita dah. Perjuangan tu satu benda yang susah, dan bukan senang untuk kita lalui. Oleh sebab itu kita mintalah ustaz kita boleh jelaskan pada malam ni apakah sebenarnya perjuangan itu pada mata pandangan Islam. Dan kita nak tanya juga ustaz, adakah kita lawang nafsu tu hak ada dalam diri kita dinamakan perjuangan juga ke macam mana? Jadi saya persilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Kalaulah sekiranya perjalanan dakwah ini mudah pada diri kamu, dan wasafaran qasidan, dan perjalanan ini ringkas saja pada kamu, lattaba'uk, nescaya manusia semua akan mengikut apa yang kamu bawa ini. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah, tetapi percayalah bahawa jalan-jalan dakwah ini jauh dan juga penuh dengan duri-duri serta ranjau-ranjau yang perlu kamu lalui.
Sadaqallahul Azim. Yang dihormati Ustaz Wan, yang dihormati barisan jemaah pengurusan Masjid Ambidin, Masjid Negeri Ambidin, yang dihormati ahliatan kuasa penggerak Radio Terengganu FM, dan juga pegawai muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah kerana pada malam yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita berbicara tentang satu tajuk yang hampir-hampir dekat dengan kita. Setelah mana malam ini kita berada pada malam 4 Zulhijjah, yang kita semakin dekat dengan masa yang disebut dengan ibadah korban, ataupun masa yang saat-saat manusia sedang berkumpul di padang Arafah, dan kitanya menunggu-nunggu masa yang mustajabnya doa. Dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang masa yang berada di padang Arafah merupakan masa yang mustajabnya doa, dan masa itulah merupakan masa-masa yang Allah paling banyak menghapuskan segala dosa manusia, dan Allah memasukkan manusia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita berbicara tentang satu tajuk yang cukup besar yang kita bincangkan pada malam ini. Itu tajuk mengenai perjuangan itu pengorbanan. Para hadirin yang dihormati sekalian, apabila kita sebut tentang mengenai perjuangan, sebenarnya dalam hidup kita ini kita melalui proses perjuangan. Semenjak daripada kita mula-mula diciptakan lagi dalam rahim ibu kita. Kita bacalah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mana kita masuk saja benih seorang lelaki dalam rahim seorang perempuan, maka di situ bermula perjuangan, dipanggil demikian. Kerana apabila masuk saja benih dalam rahim seorang ibu, maka di waktu itu bertebaran lebih kurang, paling tidak ada lebih kurang 40 juta ekor sperma yang bersama dalam benih ini. Dalam 40 juta tersebut, kita salah sekor daripada 40 juta itu. Sekor ini kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu mana jalan dan kita berkejaran berlari ini, malaikat dah mula pegang kitanya. Malaikat pegang dan malaikat tanya Allah, ya Allah, nak jadi ke tak jadi manusia ni ya Allah. Lalu waktu mana sebut nak jadi ke tak jadi manusia ni, lalu Allah sebut jadikanlah dia manusia. Katanya Allah, jadikanlah dia manusia. Apabila sebut saja jadi manusia, lalu kita mula bergerak dan berkejaran untuk menuju kepada benih ataupun telur orang perempuan yang dinamakan dengan ovum, yang lahir daripada, yang keluar daripada, dipanggil ovari daripada orang perempuan ini sendiri. Kemudian kita mula tercantum yang dinamakan dengan zygote. Istilah sainsnya disebut zygote. Kemudian dalam istilah agama dipanggil nutfah, summa alaqah, summa mudghah. Dalam istilah sains dipanggil zygote. Kemudian kamu jadi embrio, kemudian kamu jadi fetus. Tuan-tuan faham ke tak faham, buat-buat faham lah, senang ceritanya. Satu kalimah yang biasa dipelajari di kalangan anak-anak kita ni. Kemudian lepas pada itu, kita mula hidup dalam kandungan ibu. Hidup dalam kandungan ibu ni seronok ke tak seronok? Seronok. Siapa yang tak suka hidup dalam keadaan selesa dalam kandungan ibu? Hidup dalam kandungan ibu ni, kita suka. Kenapa kita tak suka? Duduk dalam aircon 24 jam. Makan free. Berjalan tak kena tambang. Kemana saja ibu kita pergi, kita boleh ikut serta ibu kita. Tapi sampai satu masa Allah paksa kita keluar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Aku paksa, dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa, wahai manusia. Aku keluarkan kamu. Di waktu mana nak keluar itu proses perjuangan berlaku. Ulama-ulama kata nak keluar ni bukan kerja yang mudah, tidak. Daripada dalam satu tempat yang besar melalui proses terowong yang sempit, kemudian kita dikeluarkan ke alam yang luas. Kita rasa bahawa alam ini luas. Tak. Sebenarnya ada lagi yang lebih luas daripada alam ini yang Allah sediakan untuk kita. Sekarang kita mula hidup, bukan lagi hidup dalam air. Dalam kandungan ibu kita hidup dalam air. Bahkan kalau tak ada air, maka kita boleh mati. Tetapi sekarang kita tak hidup lagi dengan air, tetapi kita hidup dengan udara ataupun oksigen yang Allah jadikan pada kita. Proses ini berlaku lagi, proses perjuangan bermula daripada bayi. Kita mula dicipta oleh Allah menjadi bayi.
Bayi diproses, waktu itu seronok. Seronok ke tak seronok hidup? Seronok. Kita hidup dalam keadaan suka. Bayi ni, kita tidur, orang boleh dodoikan kita. Kita menangis, orang tolong pujuk kita. Nak makan, orang tolong suap kita. Kita berjalan ke mana saja pun, semua orang geram dengan kita. Cuik pipi kanan kita, cuik pipi kiri kita. Kita tua-tua ni tak ada dah siapa geram dengan kita, Ustaz. Nak sebutnya dalam keadaan seronok kita. Allah paksa kita melalui proses perjuangan lagi. Menjadi kanak-kanak. Berapa kali kita demam. Berapa kali kita sakit. Berapa kali yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ujian demam campak dan sebagainya. Alhamdulillah kita melalui proses ini. Sampai mana proses ini? Sampai ke muncak kita dimatikan oleh Allah. Perjuangan dipanggil. Hidup ini melalui proses perjuangan. Satu proses yang Allah telah jadikan sunnatullah. Dalam hidup seorang yang sebut saja dia manusia, kamu kena melalui proses ini. Satu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan contoh. Bagaimana kamu nak melalui perjuangan ini? Allah jadikan contoh yang baik. Dalam hidup kita, yang ikutan kita siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam dan para nabi-nabi dan auliya salihin yang mereka telah diuji oleh Allah. Dalam hidup ini bukan kita saja yang sedang diuji oleh Allah. Melalui proses perjuangan. Kamu kena belajar dengan siapa dia? Kamu kena belajar dengan Nabi Muhammad. Sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu belajar lagi dengan siapa? Belajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. So itulah bila masuk saja dalam bulan Zulhijjah ini, di antara orang yang kita kena sebut dan kita kena ingat ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Kerana Nabi Ibrahim alaihissalam melalui proses perjuangan yang besar dalam hidup Nabi Ibrahim. Semenjak daripada kecil, dia melalui proses ujian yang besar. Melalui siapa dia? Yang disebut dengan bapa dia. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian bapa. Ujian bapa ni satu ujian. Kerana bapa Nabi Ibrahim AS buat berhala. Dan minta Nabi Ibrahim AS supaya jual berhala. Nabi Ibrahim AS dalam keadaan yang teragak-agak. Nak jual ke tak nak jual? Nak jual ke tak nak jual? Akhirnya pikul juga berhala. Bawa berhala keliling kampung. Sambil bagi tahu pada orang kampung. Wahai orang kampung, datanglah beli berhala yang pekak. Kalau kamu pekak, kata Nabi Ibrahim. Wahai orang kampung, datanglah beli berhala yang bodoh. Kalau kamu bodoh, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebut, wahai orang kampung, datang beli berhala yang tuli. Kalau kamu tuli. Sebut 2-3 kali. Nabi Ibrahim AS berjalan sejak daripada pagi sampai petang. Perjuangan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Bila sampai petang, ayah dia tanya, berapa yang laku wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim AS sebut, tak ada satu pun yang laku apa. Kenapa tak lakunya? Orang kampung kita ni semua cerdik-cerdik dah. Tak ada seorang pun yang bodoh nak beli berhala yang bodoh.